Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk kita menggunakan aktivitis yang telah diupdate di dalam Google Meet dengan menggunakan akaun MOE. Jom kita. Okey, ini adalah paparan Google Meet dan kalau kita semak di ruangan aktiviti, kalau ada semua fungsi ini bermula dari breakout room, polls, Q&A, recording dan juga whiteboarding, maksudnya akaun MOE itu telah di-upgrade. Okey, hari ini kita tengok bagaimana untuk menggunakan fungsi polls. Okey, fungsi polls kita boleh gunakan untuk mendapatkan respon segera semasa sesi sedang berlangsung. Okey, kita boleh membuat undian dan boleh mendapat jawapan terus. Okey, tanpa menggunakan fungsi sebelum ni, mungkin kita meminta murid untuk angkat tangan. Siapa setuju? Okey, contoh kalau buat mesyuarat ataupun buat kelas untuk mendapatkan respon dari murid, okey, boleh gunakan fungsi polls. Okey, mula-mula kita klik saja di button polls ni. Okey, start a polls. Okay, kita boleh menyediakan soalan di sini dan pilihan jawapan. Pilihan jawapan boleh lebih daripada 2 ni. Okay, boleh klik saja nak tambah soalannya. Okay, contoh, adakah anda telah siap kerja rumah minggu lepas? Hanya jawapan ya ataupun belum. Kita boleh buat pilihan jawapan lebih daripada 2. Okay, lepas dah type semua ni, klik saja launch. Okey, bila dah launch, paparan ini akan keluar. Adakah anda telah siap kerja sekolah untuk mendapatkan vote daripada murid-murid dan juga peserta? Okey, tengok ni ada show everyone's the result. Kita boleh buat keputusan sama ada, kita boleh decide sama ada nak bagi murid ataupun peserta melihat result. Okey, melihat result daripada undian tersebut. Okey, nak show, klik saja sini sampai ada keluar button biru. Okey, semasa sesi undian sedang berlangsung, nombor ini akan bertambah. Votes akan bertambah. Okey, sebagai host, kita boleh end poll. Jika dah cukup partisipan, kita bandingkan dengan jumlah partisipan yang ada di sini. Kalau murid dekat sini ada 22, total ya dan belum ni dah cukup 22. Okey, jadi bolehlah kita end polls. Okey, show everyone the results. Kalau nak tunjukkan results, tunjuk. Kalau tak nak tunjuk, tak apa. Okay, just end the poll. Okay, selain daripada itu, kita boleh juga buat soalan yang lain. Okay, pelbagai soalan boleh dibuat. Dan undian akan berjalan semasa sesi meet tersebut dan jawapan pun boleh dapat on the spot masa sesi tersebut. Okay. Mudah kan untuk kita menggunakan fungsi polls yang ada di dalam Google Meet. Tapi kita kena ingat ya, polls ini hanya boleh dibuat oleh host sahaja. Okay, itu bergantung kepada link Google Meet yang digunakan. Selain daripada itu, result polls yang kita telah buat di dalam sesi Meet tersebut, okay, akan dihantar ke email host. Jadi adalah penting untuk kita pastikan siapakah host di dalam Google Meet tersebut. Biasanya guru akan menjadi host dalam Google Meet, tetapi ia bergantung kepada link Google Meet. Sama ada dibuat oleh guru di Google Calendar ataupun dengan menggunakan Google Classroom. Seterusnya kita tengok fungsi Q&A. Okay, Q&A kalau kita lihat di sini, give everyone an easy way to ask questions. Sebelum ni yang kita gunakan adalah kita bertanya soalan sama ada secara oral ataupun menggunakan fungsi chat box di bawah ni. Tapi dengan adanya fungsi Q&A, just klik saja Q&A. Okay, kita boleh let others ask questions that everyone can see and hear your answers to. Okay, contoh di sini, soalan yang ditanya boleh ditanya oleh host sendiri ataupun murid atau peserta. Okay, dua-dua pihak boleh bertanyakan soalan, tetapi ada perbezaannya daripada kedua-dua pihak tersebut. Okay, hanya klik saja turn on Q&A. Okay, ask question. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, susunan soalannya all questions and answered, hidden. Okay, kita boleh susun soalan sama ada nak soalan tu yang lama naik dulu ataupun yang baru naik dulu.
Okay, dan the most popular question bergantung dengan soalan yang dihantar oleh, biasa kalau most popular ni daripada murid sendiri lah kan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, questions, nak allow murid untuk bertanya soalan, nak allow peserta untuk tanya soalan ataupun tidak. Okay, klik saja di button sini. Kalau rasa tak nak bagi lagi sesi soalan tu, tak nak lagi sesi soalan tu dibuka, tutup dulu. Kalau tak, dibuka saja. Okay, sebab dalam masa kita membentangkan ataupun mengajar, mungkin ada murid yang nak bertanya, tapi dia tak nak tanya dalam chat box, dia boleh tanya di Q&A. Jadi kena standby lah dekat Q&A ni, memang dah sedia kita on button ni untuk murid bertanya soalan. Okay, kalau sini cikgu nak bertanya soalan, okay, soalan dari guru, first question, apakah peranti yang anda gunakan untuk sesi PDPR? Okay, jadi ini soalan dari guru. Soalan dari guru bergantung jawapan murid. Okay, jawapan yang berbeza. Okay, jadi kita postkan. Bila kita dah post, okay, kita ada 3 pilihan untuk post yang memberi soalan. Okay, kat sini kita tengok sama ada soalan tu nak dilihat oleh murid, okay, ataupun tak nak tunjuk kepada murid. Okay, ni kita boleh mark sebagai answered. Okay, kalau nak mark sebagai answered, pastikan soalan tu murid dah jawab dan kita sendiri akan mark. Post akan mark answered. Okay, ini adalah untuk delete. Perbezaan dengan paparan murid, kalau paparan murid, dia tak ada 3 ni. Dia hanya ada 1 sahaja. Ada delete sahaja. Ini adalah 3 pilihan dalam paparan guru ataupun post. Okay, kita tengok dekat sini sama ada soalan tu kita nak tunjukkan ataupun tidak. Boleh mark as hidden or unhidden. Dan dekat sini kalau kita tengok, mark as answered or unanswered. Kalau nak answer jawapan tersebut, jadi kalau nak jawab soalan yang diberi oleh murid, guru boleh menjawab secara oral, secara verbal di sesi meet ataupun tulis saja reply answer dalam chat box. Okey, dan guru boleh delete soalan daripada murid. Tapi murid hanya boleh delete soalan yang dia buat saja. Dia tak boleh delete soalan daripada kawan-kawan lain. Hanya guru saja yang boleh delete. Okey, selepas sesi meet berlangsung, pastikan link meet tersebut telah dikosongkan dan semua peserta telah left group. Okey, lepas tu barulah guru ataupun host boleh lihat soalan dalam bentuk report sheet yang akan dihantar kepada email host. Kita kena ingat host sahaja yang akan menerima email soalan ni. Okey, ia adalah sangat sesuai untuk memberi galakan kepada murid untuk bertanya soalan. Sebab kadang-kadang murid ni dia nak tanya soalan, dia malu nak tanya dekat chat box. Kadang-kadang bila scroll tu mungkin. Okey, jadi ruangan Q&A boleh memberi peluang, lebih peluang kepada murid untuk bertanya soalan. Ini pula contoh report Q&A. Kalau ada Q&A yang kita buat masa sesi PDPR, okay, dan soalan tu kita tak delete lagi, guru akan menerima Q&A report, Q&A summary. Just klik saja sini sebab dia dalam bentuk Google Sheet. Okay, tengok soalan diberi. Okay, siapa yang memberi soalan? Okay, kalau murid memberi soalan, namanya akan dikeluar di sini. Timestamp, detail. Okay, dan sangat mudah untuk kita gunakan untuk rujukan masa akan datang. Okay, sebagai feature tambahan, kalau kita gunakan email MOE untuk menggunakan Google Meet ni, attendance akan diambil secara automatik tanpa guru menggunakan Chrome extension. Jadi tak payah nak gunakan extension sebab kemudahan yang telah diberi ni telah cukup untuk memberi kemudahan bagi kita mendapatkan attendance semasa sesi meet berlangsung. Senarai kehadiran pelajar itu akan dihantar terus ke email host. Host akan menerima email kehadiran murid yang mengikuti PDPR. Okay, ia bergantung kepada cara bagaimana kita menggunakan Google Meet, link Google Meet tersebut, sama ada menggunakan melalui Calendar ataupun Google Classroom. Kalau menggunakan Google Classroom dengan satu link untuk kegunaan semua subjek, okay, kita akan dapat senarai daripada mula kelas tersebut sehingga akhir sesi PDPR, daripada pukul 8 sampai pukul ke-1 katakan. Okay, melainkan kalau setiap sesi tu murid left group.
Ini adalah contoh email yang akan kita terima untuk menerima report kehadiran. Okay, just klik saja di sini, nampak meeting no reply. Okay, bila tarikh meeting tersebut, dan klik saja di sini. Ini paparan attendance report yang diterima melalui email. Okay, dia dalam bentuk file CSV. Jadi, open with, klik saja Google Sheets. Bila dah klik Google Sheets, satu paparan akan keluar, dan jika kita menggunakan link Google Meet tersebut melalui Google Classroom, ini adalah contoh melalui Google Classroom. Nama akan keluar daripada murid masuk kelas pagi tadi sampai pukul 11.04. Okay, jadi kita kena sorting mana satu sesi untuk kelas kita. Tapi kalau kita gunakan Google Meet link melalui Google Calendar, kita akan dapat 100%, 100% link kehadiran untuk kelas kita sendiri. Itu saja perbezaannya. Ada beza jika kita menjadi host untuk Google Meet, link tu dari Google Classroom ataupun link tu daripada Google Calendar. Jadi itu sahajalah penerangan berkenaan dengan polls dan Q&A dan tambahan untuk auto attendance yang boleh digunakan semasa sesi PDPR. Dan semua yang ada kita laksanakan ni, kita akan secara kesimpulannya semua yang kita gunakan ni kita akan dapat salinan melalui email. Tapi kita kena pastikan siapakah host yang sebenarnya.